Jadi kita ni tuan-tuan yang mulia, nak yakin kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini tak boleh nak gunakan akal, ilmu ataupun kepandaian kita. Dia tak akan sampai. Ataupun kita nak gunakan sains dan teknologi kajian-kajian, maka itu pun dia tidak akan sampai. Nak yakin, nak faham dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan iman. Dengan iman. Allah Subhanahu wa taala berkata, subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya. Yang jalankan baginda Nabi SAW ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat sini bi abdihi. Nabi SAW ialah abdi, hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi anugerah hamba siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala naikkan tuan-tuan yang mulia taraf Nabi SAW ini sebagai hamba-Nya. Kita ni orang tanya kan, tuan hamba Allah. Ya, saya hamba Allah. Itu kita mengaku hamba Allah. Sedangkan kita bila kita tengok lagi, kadang-kadang kita ni hamba macam-macam. Kan? Kita mengaku hamba Allah, itu kita mengaku. Mengamalkan belum tentu. Ada orang daripada pagi, subuh, petang, malam, sampai nak subuh. Mancing. Kan? Berapa kali dah orang panggil azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas solah, hayya 'alas solah. 5 waktu panggil pun masih kat situ juga. Tanya, tuan hamba Allah? Ya, hamba Allah. Ini contoh lah tuan-tuan. Bukan nak salah yang hobi mancing tu, bukan. Ya. Yang rasa pun okey juga. Kita ni yakin, kita ni bagi tahu kita hamba Allah, kita mengaku. Tapi Allah Ta'ala belum tentu lagi iktiraf kita sebagai hamba. Tetapi sebagai hamba yang sebenar-benar hamba ini ialah subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna qaulahu. Maha suci Allah yang memperjalankan hamba-Nya iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Perjalanan Isra'. Isra' ini satu peristiwa. Mi'raj satu peristiwa. Sebab tu kita akan sebut Isra' dan Mi'raj. Dia tak boleh nak disambungkan Isra' Mi'raj. Kalau kita dulu, orang dulu panggil Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj kan. Dia Isra' peristiwa lain, perjalanan daripada Masjidil Haram di Mekah ke masjid kan di Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin, perjalanan dia tengah malam. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila kita lihat peristiwa ini, sebelum peristiwa ini berlaku, baginda Nabi SAW telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dekat Gua Hira. Jadi bila Jibril alaihissalam kita jumpa Nabi SAW dekat Gua Hira, dia peluk Nabi SAW kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nabi SAW dia manusia. Bila dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam yang pada masa itu ya menampakkan rupa parasnya yang sebenar. Jibril alaihissalam ni ialah ketua segala malaikat. Dia punya kerja menyampaikan wahyu. Ketua para malaikat. Ada yang menyatakan Jibril ini dia punya saiz dia punya 600 pasang sayap. Satu sayap sahaja bila dibentangkan dia akan menutupi timur dan barat. Penuh baru satu sayap. Belum yang kedua, yang ketiga. Satu sayap timur dan barat menutupi. Penuh. Itu malaikat Jibril alaihissalam.
Ada riwayat menyatakan yang malaikat Israfil alaihissalam ini besar dia berbanding dengan Jibril alaihissalam 70 kali ganda Israfil. Kalau yang Jibril macam itu besar, Israfil besarnya macam mana? Kita tak boleh nak bayangkan malaikat Israfil alaihissalam ni besar. Yang kita bayangkan macam mana mulut malaikat Israfil alaihissalam yang nak tiup sesengkala. Sengkakala tu. Susah. Sengkakala. Mulut dia besar mana? Dan sejak Allah Subhanahu Taala ciptakan malaikat Israfil alaihissalam, sengkakala ni tuan-tuan dia dah dekat dalam mulutnya malaikat Israfil alaihissalam. Dah dekat dalam mulut. Sejak diciptakan Israfil alaihissalam, sengkakala tu trompet tu dah dekat mulut. Kalau tuan-tuan agak-agak trompet dekat mulut macam mana? Testing. Kan? Test. Dan bila sangkakala trompet ini ditiup tuan-tuan dia, berlakunya kiamat. Dan trompet atau sangkakala dah ada dekat mulut Israfil alaihissalam, tak pernah test. Itu sifat malaikat. Malaikat tak macam kita. Kita ni kalau bagi mikrofon, ustaz naik mikrofon ya, kita dah adjust cantik. Kita pakai pun testing 1 2 3 test. Nak test juga. Israfil alaihissalam dia tak pernah test trompet tu tuan-tuan. Sangkakala tak pernah test. Kalau dia test agak-agak macam mana? Bersin ke? Kan? Testing. Slow sikit. Dah separuh dunia kiamat. Minta maaf. Itu tadi rehearsal. Macam mana? Tak ada. Ni malaikat. 70 kali besar Israfil alaihissalam. Belum lagi Mikail, belum lagi Israel alaihissalam. Malaikat Zabaniyah. Allah Akbar. Malaikat ni banyak. Besar. Jibril alaihissalam peluk Nabi SAW. Nabi SAW dalam keadaan takut. Menerima wahyu daripada Allah SWT. Bergegas balik ke rumah. Minta isterinya Khadijah radhiyallahu anha selimutkan dia, takut. Khadijah tanya, kenapa ni bang? Kan menggigil, takut. Tak boleh nak cakap Nabi SAW. Diselimutkan. Suasana dalam keadaan macam mana pada masa itu Nabi SAW tentang dia. Bila dia lihat kaum dia, umat dia dalam keadaan yang begitu jahil tentang agama. Di Mekah pada masa itu, orang-orang menyembah berhala. Baitullah, Kaabah ada tuan-tuan, tapi digantung lebih kurang 360 berhala. Dan mereka menyembah berhala. Nak minta makan, nak minta rezeki, dia ada berhala dia. Kalau dia sakit, minta dengan berhala yang ini. Kalau nak cari pasangan, dia minta dengan berhala yang ini. Berhala. Hatta jahiliyahnya orang pada masa itu, tawaf pun dalam keadaan telanjang bulan. Nabi lihat perkara ini. Bila Allah Ta'ala bagi wahyu, Nabi SAW merasa takut, balik rumah selimutkan. Turun ayat, ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang beriman, wahai orang yang berselimut, bangunlah. Berilah peringatan. Peringatan untuk apa? Wa rabbaka fakabbir. Besarkanlah Tuhan kamu. Perintah Allah SWT, wahai Muhammad, kamu bangun daripada tidur itu dan pergi jumpa manusia. Besarkan Allah la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Berhala-berhala tak boleh beri manfaat, mudarat. Berhala tak boleh bagi apa-apa pun kesan kepada kita. Nak bagi tahu kepada kaum dia. Tentang begitu jahilnya mereka pada agama yang mereka peluk pada masa itu. Kembali kepada agama Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada permulaan, tuan-tuan yang mulia, dakwahnya Nabi SAW mendapat tentangan yang sangat hebat. Dan kita tahu orang pertama yang masuk Islam di tangan Nabi SAW ialah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW. Nabi SAW buat dakwah, ada berapa sahabat yang ikut masuk Islam. Dan ada di antaranya di kalangan orang-orang hamba abdi, orang-orang fakir miskin, orang-orang susah. Tantangan semakin hebat. Dan orang-orang yang menentang itu dia bukan orang yang biasa. Mereka ialah bangsawan, hartawan.
Orang-orang pembesar kafir Quraisy pada masa itu yang diketuai oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Muawiyah, tuan-tuan yang boleh. Ini orang-orang ni, 4 orang ni tuan-tuan. Sangat-sangat tak suka dengan agama yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Dalam keadaan penentangan yang kuat itu tuan-tuan belia, mereka masih tak berani nak buat apa-apa kepada Nabi SAW sebab ada satu orang, iaitu namanya Abu Talib. Abu Talib ialah pakcik kepada Nabi SAW. Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib pakcik dia. Dan di antara pembesar-pembesar orang kafir Quraisy pada masa itu, di kalangan orang bangsawan dan hartawan tadi, Abu Talib dia mempunyai pengaruh yang kuat. Bila dia cakap, bila dia bagi idea, pandangan, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Muawiyah, dia pun akan ikut cakap Abu Talib. Ini Abu Talib. Dalam musyawarat orang-orang kafir Quraisy, bangsawan Mekah nak buat apa-apa keputusan, suara Abu Talib sangat-sangat tertinggi dan teratas di kalangan mereka. Orang sangat hormat Abu Talib. Setelah itu bila Nabi SAW buat dakwah ni tuan dia, tak berani Abu Jahal nak lawan, lebih berani main-main belakang. Dan orang yang kedua tuan-tuan dia yang menjadi tulang belakang kekuatan Nabi SAW buat dakwah ialah isterinya sendiri, jelitawan, bangsawan, hartawan, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu. Kelebihan Khadijah di orang kaya. Kalau tengok muka tuan-tuan ni yang kat surau Haji Maksum, kalau dapat orang kaya habis. Kaki rembat, kaki sebat. Tak boleh dapat isteri orang kaya kita ni. Kan? Tapi Nabi SAW Allah Ta'ala kurniakan dia isteri yang kaya, Khadijah, orang kaya, habis hartanya tu dia. Di antara beberapa orang wanita yang hebat, namanya sentiasa berada di atas. Dalam ranking orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, Khadijah ini orang Islam. Di antaranya yang paling tertinggi Khadijah radhiyallahu anha. Wanita yang sangat dipandang tinggi taraf dia. Menjadi orang yang kuat penyokong kepada dakwahnya Nabi SAW. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala tentang dia. Dalam macam mana kekuatan, ancaman, desakan daripada orang-orang Quraisy yang tak suka dengan Islam ini, Allah Subhanahu Wa Taala telah matikan Abu Talib, pakcik Nabi SAW. Bukan sekadar Abu Talib saja tetapi ya, selang beberapa bulan, ada riwayat menyatakan 2 atau 3 bulan selepas itu, Khadijah radhiyallahu anha pula wafat. Abu Talib pakciknya meninggal dunia, isteri kesayangan dia, orang kuat dia juga wafat. Jadi orang tulang belakangnya hilang. Abu Jahal, Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Muayyah. Ini apa lagi dah tuan-tuan? Dia punya tangan dia tu dah geram dah. Bila 2 orang yang backup kuat Nabi SAW ni tak ada, mereka dah mula menggunakan fizikal untuk kepada Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW tentang dia tak boleh tahan dengan ancaman-ancaman dan juga desakan-desakan daripada pembesar-pembesar Quraisy ini. Maka Nabi SAW dia pergi buat dakwah ke Taif. Perjalanan lebih kurang 90-100 km. Nabi SAW jalan kaki pergi Taif. Dengan apa? Dengan harapan orang-orang Taif ini dia boleh terima dakwah dan agama Nabi SAW yang Allah Ta'ala suruh sampaikan, iaitu Islam. Perjalanan jauh tuan-tuan beliau sampai sana disambut oleh pembesar-pembesar orang Taif. Bukan disambut dengan sambutan VVIP, makan-makan, tak. Bila sampai Nabi SAW dalam keadaan penat, ditanya oleh orang-orang pembesar Taif, "Wahai Muhammad, adakah kamu orang yang diutus untuk menyampaikan agama baru dan kamu nak sampaikan dekat bumi Taif?" Nabi SAW beritahu, ya.
Kalau betul lah kamu yang nak sampaikan agama baru kat bumi Taif ni, kami pembesar-pembesar Taif akan pergi ke Mekah, kami akan panjat Baitullah Kaabah, kami akan koyak-koyakkan kiswah penutup Baitullah. Kami akan koyakkan kalau kamu nak buat dakwah kat sini. Ancaman dan ugutan. Tak sukanya pembesar Taif ni tuan-tuan dia, Nabi SAW sampai, dia dah bagi warning amalan dah. Kalau kau sampaikan dakwah, kita akan koyakkan kiswah penutup Kaabah. Bukan sekadar itu tuan-tuan yang mulia. Pembesar Taif ni tuan-tuan dia, dia panggil budak-budak. Budak-budak tu dia panggil, dia bagi upah. Ni budak-budak, ni upah, kau ambil apa-apa pun batu kau baling ni. Kau hambat, halau ni orang ni, orang Mekah. Halau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi budak-budak ni tuan-tuan belia, bila dapat upah, suruh baling batu. Budak dapat upah dengan budak tak dapat upah beza. Kerjanya tak sama. Kita dapat upah dengan tak dapat upah beza. Macam siap surau bagi upah. Ni siap, ni bagi allowance, bagi upah. Nanti ada kuliah ustaz, masak. Dia punya masak lain. Lain tuan-tuan. Nasi pun ada ayam, ada daging, ada kambing. Sedap-sedap. Tapi kalau siap tak dibagi upah, dia beli juga mihun tepi jalan tu. Kita cari. Nak dapat satu tauge pun tak ada. Ni kalau siap tak ada upah. Ini contoh je lah tuan-tuan. Kalau siap dapat upah, dia punya pergi dia macam, dia vacuum tu sampai jambul. Kapet dia hilang. Cepat je. 3 bulan jambul kapet hilang. Tapi kalau jenis tak ada upah, dia kerja pun tak tahu. Tapi budak-budak Taif, dia bagi upah, kau baling ni Muhammad. Halau dia. Dikejar budak-budak, dibaling tuan-tuan. 3 kilometer keluar Nabi SAW daripada bumi Taif. Dibaling daripada kepala sampai ke kaki tuan-tuan dia. Diriwayatkan Nabi SAW tuan-tuan dia, darahnya mengalir sehingga memenuhi kasutnya. Berkocak kasutnya dengan darah. Begitu sekali tuan dia. Tu hebatnya bila orang diupah buat kerja. Berbanding dengan orang tak upah buat kerja. Orang yang tak upah buat kerja tu yang banyak sandar-sandar kat dinding yang tak ada upah. Kalau yang ada upah ni dia tegak tahan kan. Tapi yang tak ada upah dia memang sandar bila ustaz nak habiskan. Ini contoh lah. Upah lain tuan-tuan. Sampai dekat situ Nabi SAW membersihkan dirinya. Dalam keadaan sedih. Diterima, buat dakwah dekat Mekah, ditentang, pergi Taif, dihalau Nabi SAW. Dalam keadaan sedih macam itu, rasa hatinya tuan-tuan beliau macam mana Nabi SAW. Kematian pakciknya Abu Talib, kematian isteri kesayangannya Khadijah radhiyallahu anha. Dibaling batu berdarah dia tuan-tuan beliau. Datang malaikat. Wahai Muhammad, malaikat. Kau bagi tahu kalau kau nak Bukit Taif ini aku angkat dan aku hempapkan dekat penduduk Taif, kau bagi tahu. Kalau nak bumi Taif ni aku lipat terbalik-terbalikkan, kau bagi tahu. Aku akan buat, kata malaikat. Tawaran malaikat. Nabi SAW tanya, wahai malaikat, adakah kamu diutus oleh Allah Ta'ala kepada aku? Adakah Allah Ta'ala perintahkan kamu untuk menjalankan bencana kepada orang-orang Taif? Tak, tunggu arahan daripada engkau. Kata Nabi SAW, wahai malaikat, aku yakin satu hari nanti, walaupun hari ini orang-orang Taif tak nak terima agama yang aku sampaikan, satu masa nanti insya-Allah anak cucu cicit orang Taif ini, tak kira rumah batu, rumah kayu, agama yang aku bawa, Islam ini akan sampai ke rumah-rumah mereka dan mereka akan ikut agama yang akan aku bawa. Ini sifat Nabi SAW, dia penyabar, pemaaf, mendoakan yang baik. Macam itulah kita sepatutnya umat Nabi SAW. Umat Nabi kena sabar. Umat Nabi kena pemaaf. Kita ni jadi orang yang sabar, jadi yang pemaaf. Maafkan orang, doakan yang baik-baik kan. Dilantik jadi AJK, alhamdulillah, ini satu tanggungjawab, amanah berat. Tak dilantik jadi AJK pun datang surau. Makan pun masih sama-sama. Contoh aja lah kan.
Banyak pula contoh dapat malam ni kan. Dakwah dalam keadaan begitu tuan-tuan melia, Nabi SAW menunaikan solat. Dalam solatnya Nabi SAW membaca surah ayat-ayat Al-Quran. Pada masa itu lalu segerombolan para jin daripada negara Yaman. Jin lalu dengar Nabi SAW baca Quran. Habis solat ditanya, wahai Tuan, bacaan apakah Tuan baca tadi? Dia cakap, Quran, kalam Allah. Kami sangat takjub, kagum dengan bacaan itu. Bolehkah kami beriman pada Allah Ta'ala? Nabi SAW syahadahkan para jin daripada Yaman. Jin masuk Islam. Jin Yaman masuk Islam. Balik ke Yaman, Islamkan jin-jin yang lain. Nak bagi tahu apa kita tuan-tuan yang mulia? Kalau manusia ini dibawa untuk dakwah dekat dengan Allah, tak nak, Allah Ta'ala boleh pilih bangsa jin. Kita ni jangan nak rasa hebat sangatlah tuan-tuan. Mentang-mentanglah ustaz, imam, pengkuliah, penceramah, panggil datang untuk bawa agama, dakwah pada agama. Tak adalah, tak payah nak ikut. Allah Ta'ala boleh ganti. Manusia tak nak ikut, Allah Ta'ala boleh ganti dengan bangsa jin. Macam mana begitu juga bila Allah Ta'ala kisahkan bila Nabi Allah Ibrahim AS dibakar. Nabi Allah Ibrahim AS dibakar oleh Raja Namrud. 40 hari, 40 malam. Api dinyalakan besar, 40 hari, 40 malam dicampaknya Nabi Allah Ibrahim AS. Raja Namrud suka, kaum-kaum rakyat-rakyat, tentera-tentera Raja Namrud, lanatullah alaihi, suka. Mereka tepuk sorai, tengok Nabi Allah Ibrahim AS dibakar. Tak ada manusia yang tolong Nabi Allah Ibrahim AS. Melainkan Allah Ta'ala, tuan-tuan dia, menghantar satu ekor burung pipit, burung yang kecil. Ulang alik mengambil air dengan paruhnya. Dan naik ke atas, menyiram, mencampakkan air yang ada di paruhnya. Pergi balik ambil air, pergi siram, ambil balik air, pergi siram. Ditegur oleh burung yang lebih besar. Burung gagak beritahu, Pit, dia panggil pipit, Pit lah kot. Kau buat apa? Kalau engkau bawa air macam itu, engkau nak padamkan api yang besar marak menyala, tak akan padamnya pun. Buang masa engkau je. Burung pipit cakap apa? Sekurang-kurangnya, aku ni besok nak jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai manusia, wahai para jin, wahai para makhluk, kalau Allah Taala tanya, semasa Nabi aku Ibrahim AS dibakar, apa yang kamu buat? Kurang-kurang aku dah beritahu. Ya Allah, aku dah cuba ambil air dengan paruhku. Walaupun aku yakin api yang besar itu tidak akan terpadam walau sedikit pun. Sekurang-kurangnya jadi saksi. Agama macam itu juga tuan-tuan. Agama ni tak semestinya kita jadi AJK surau baru buat nak jadikan macam agama macam tempat kita ni. Bukan. Kita tak ada apa jawatan, tapi untuk sayang kepada agama, sayang kepada rumah Allah Ta'ala ni, surau masjid, kita kena buat walaupun kita tak ada jawatan. Bagi tahu tuan pengurusi surau, kan, tuan saya ni dah pencen, kan, kat rumah pun tinggal bini, nak buat apa-apa pun dah tua, bini pun tak berapa nak suka saya. Dah tua apa siapa suka? Tak suka. Anak-anak tak ada, cucu tak ada, dah masing-masing keluar kerja, kan, ada rumah masing-masing. Boleh tak saya nanti masa-masa saya lapang, saya nak pergi ke surau, saya nak bersihkan tandas, saya nak siram pokok bunga, saya nak sapu halaman surau, saya nak bersih-bersihkan apa yang patut, boleh tak? Boleh. Agama ni tak sebenarnya ada jawatan baru buat agama, buat dakwah, bukan nak bersihkan surau masjid, tak. Kebaikan kita yang nak buat untuk agama Allah Ta'ala ni tuan-tuan dia, lagi-lagi rumah Allah Ta'ala ni tuan-tuan yang mulia. Buat walaupun benda sedikit, kadang-kadang kita pun heran, kan? Kita ni bila masuk surau, kita letak kita punya sandal, kasut kita ni tunggang langgang. Kasut orang, kasut kita. Ini memang bangsa kita. Kasut orang, slipper, kita letak atas. Kiri kanan tunggang langgang. Letak pun suka-suka. Ni bangsa kita memang macam tu. Tapi bila kita balik nanti, isyak, lepas habis isyak kita keluar, kasut kita semua dah menghadap kat luar. Kita pun heran, ni siapa punya kerja? Kita pun cari, kan, tengok-tengok masuk kuliah, tak ada orang susun.
Semua pun sandar kat dinding je, tak nampak orang yang baik pun. Tengok-tengok kan, tak ada. Tapi dia buat kerja masa bila? Bila tu nak iqamah. Soft kan. Orang dah pandang ke depan semua, dia lari ke belakang, dia bertukar susut. Saya pernah nampak tuan-tuan macam ni. Saya pun heran, siapa punya kerja ni kat masjid ni? Saya keluar, susun kasut cantik. Saya nak tengok orang tu. Saya pergi belakang, saya tunggu. Betul orang ni buat macam tu. Bila soft, orang datang tu, dia pergi susun kasut. Macam ini pun ada. Budak macam itu je, selekeh. Tapi dia jenis orang tak sandar kat dinding. Bukan yang sandar kat dinding, bukan. Tapi dia hebat. Kita keluar seronok kan, kasut kita kan, kiri kanan sepasang kan. Susun cantik. Allah. Kebaikan dia kecil, kita tak tahu nilainya di sisi Allah Ta'ala. Belum tentu amalan yang besar. Allah Ta'ala bagi amalan itu yang diterima, kita kadang-kadang amalannya kecil. Memudahkan orang lain, menyeronokkan orang lain, menyenangkan orang lain, berkasih sayang, memaafkan orang lain. Kita orang surau. Bila datang orang yang jarang pergi surau, kita suka, kita raikan, sambut dengan senyuman. Ini bulan Syakban, kejap lagi bulan Ramadan. Syakban itu time dia, rehearsal, praktikal, latihan sebelum Ramadan. Ni orang yang muka garang-garang, masam-masam, bengis-bengis, Syakban belajar senyum. Kat cermin belajar senyum. Sebab besok Ramadan, orang nak datang solat tarawih ramai. Ini kita bangsa dengan AJK ataupun kaki surau ni, duduk rapat-rapat, tunggu bila malam satu Ramadan, orang luar datang ramai-ramai, jeling. Guna bahasa isyarat muncung. Setahun sekali baru sampai. Mata jeling. Bed. Dia bed kan. Agak-agak berapa hari? Ini bangsa 3 hari kot. Malam ketiga tak ada dah. Ini rasa-rasa tahan sikit ni 5 hari. Kita pula sibuk nak dengar amalan orang. Sedangkan kita hari-hari kat surau, kat masjid. Dengar kuliah, dengar agama, meraihkan orang. Kita ni umat Nabi SAW. Nabi SAW boleh sabar. Kita ni kena sabar lah tuan-tuan. Memanglah tuan-tuan, dia orang surau ni. Sebab kita ni nak jadi baik. Bukan kita dah baik. Tuan-tuan datang surau. Sebab kita nak jadi baik. Bukan kita dah baik. Sebab kita nak jadi baik. Kita banyak dosa dengan Allah Ta'ala. Kita banyak salah dengan Allah Ta'ala. Kita nak belajar agama. Sebab dulu kita tak sempat nak belajar agama. Nak jadi orang baik pun tak sempat. Alhamdulillah kalau tuan-tuan yang dah muda dah baik. Sampai sekarang masih kekal istiqamah. Alhamdulillah. Tapi majoriti kita ni tak macam itu. Sebab dulu kita kerja penat, tak sempat pergi surau, tak sempat pergi masjid. Sekarang kita datang surau, datang masjid. Kita kena syukur dengan Allah. Ya Allah, ada lagi usia, sisa-sisa hidup kita ini, ada masa dekat surau, dekat masjid. Jadi kita ni bila kawan-kawan kita datang, tuan-tuan yang mulia, kita kena suka sebab mereka pun macam kita juga dulu. Tak payah nak sindir-sindir. Kau kerja je pagi petang siang malam, tak ingat ke surau kan. Tak payah nak sindir-sindir lah tuan-tuan. Kita pun lebih kurang je. Sekarang nak datang Ramadan, bebek tak payah datang. Kita pula nak sindir-sindir. Kita pun dulu macam tu juga. Raikan orang, sambut mereka. Dialah tetamu Allah Ta'ala. Kita ni nak belajar jadi orang baik, memaafkan orang, kasih sayang. Baru betul Nabi SAW boleh maafkan. Nabi SAW tuan-tuan dia, selepas itu balik ke Mekah. Tentangan semakin hebat. Maka Allah Ta'ala nak pujuk Nabi SAW tuan-tuan dia. Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril alaihissalam sekali lagi dengan lagi satu orang malaikat. Ada yang menyatakan Mikail alaihissalam. Pada malam hari dekat rumah Ummu Hani. Buat apa? Bedah. Dada Nabi SAW dikeluarkan jantungnya, dibasuh dengan air zam-zam. Menambahkan iman, menambahkan keyakinan, menambahkan semangat, kekuatan Nabi SAW. Ini pembedahan kali yang kedua. Dulu masa Nabi SAW budak-budak, main lari-lari, dijaga oleh Halimatus Sa'diyah. Nabi SAW pun dah dioperate juga, dah dibedah. Pun dibasuh juga hatinya, jantungnya dengan air zam-zam. Masa budak, sekarang basuhan kali yang kedua. Kenapa? Sebab Allah SWT nak jemput Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Peristiwa itu besar, bukan kecil tuan-tuan yang mulia. Manusia macam kita tak boleh nak fikir. Perjalanan daripada Mekah ke Baitul Maqdis Palestin 30 hari dengan unta, setengah malam sampai. Ini perjalanan luar biasa. Semangat kena kuat.
Mental, fizikal kena ada. Walaupun Nabi ini sesempurna manusia, iman yang paling kuat dengan Allah Ta'ala, pun Allah Ta'ala masih buat macam itu. Kerana apa? Nak bagi tahu kekuatan kena ada. Kita bila iman besar, amal ibadah jadi besar, jadi mudah. Tapi kalau kita iman kecil, nak buat amal ibadah jadi kecil. Macam duit lah tuan-tuan. Kalau kita faham duit ni. Kalau tuan-tuan dapat ni, bagi duit 10,000 cash ataupun kat bank tuan-tuan tu ada 10,000 cash. Pergi Lotus, contoh ni Lotus, shopping 10,000. Berapa banyak barang boleh pergi? Bawa bini, kan? Yang beli apa pun. Berapa ringgit? Beli je lah. Kan? Duit 10,000 bawa. Ada kad. Slot je kan? Tak ada had. Swipe je, tak ada had. Jadi tuan-tuan bawa RM50. Bini aja, bang nak beli apa? Bilis je. Bilis. RM50 kan? Bilis, kicap, sardin. Cukup. Shampoo tak payah. RM50 boleh beli apa? Ini iman macam tu. Iman besar, amal mudah. Iman besar, duduk majlis kuliah steady. Kan? Jangan berhenti, ustaz ceramah, semangat. Tapi kalau iman rendah, isyak dah. Isyak. Kan? Kalau iman tak kuat, isyak dah ustaz. Tak berhenti dah tu. Saya tahu tuan-tuan, saya berhenti insyaAllah. Jangan risau. Walaupun Isyak Mi'raj tak habis cerita, kita boleh sambung tahun depan. Tak ada masalah. Kan? Itu Nabi SAW. Naik, tuan-tuan, dia burak kenderaan yang hebat. Kuda berwarna putih. Dia bergemelapan bercahaya. Sekali melangkah, saujana mata memandang. Punya hebat kuda Allah Ta'ala. Hanya khas untuk Nabi SAW naik pergi Isra' sampai ke Baitul Maqdis. Sampai sana singgah 2 tempat, Baitul Laham, tempat lahirnya Nabi Isa AS, dan berhenti sekejap dekat 2 sur, tempat Nabi Allah Musa AS berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Habis solat sekejap, nak naik atas, dibagi oleh Jibril AS 2 minuman, 1 arak, 1 susu. Diterima susu minum oleh Nabi SAW. Mi'raj, kan? Panjang cerita. Lalu langit 1, 2 sampai 7, kesudahan termuntaha dapat solat. Solat ibadah yang diterima dekat langit, dekat arasy. Allah Ta'ala bagi. Amalannya dekat dunia. Lain-lain ibadah semuanya melalui Jibril AS dekat dunia, amalan dekat dunia. Solat, amalan diterima dekat arasy Allah, amalannya dekat dunia. Inilah solat. Suatu solat tuan-tuan ini ialah penyejuk mata Nabi SAW, dan solat ialah penyelesaian masalah. Kalau ada masalah, pergilah solat. Minta dengan Allah. Tuan-tuan, insya-Allah sekejap lagi kita nak solat fardu isyak berjemaah. Satu kurniaan kasih dan sayang Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dan kita umat Nabi SAW. Solat jangan tinggal. Yang laki-laki berjemaah dekat surau, dekat masjid. Mudah-mudahan, saya minta maaf atas kekurangan. InsyaAllah kita berjumpa di lain kesempatan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah.